Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 5? Bertemu kembali bersama saya Cikgu Nurul Hakim bin Ahmad, guru matematik anda. Pada hari ini kita akan belajar tajuk peratus. Okey, kemahiran pada hari ini ialah mengira peratus daripada suatu kuantiti. Simbol peratus seperti berwarna merah. Okey murid-murid, kita lihat contoh soalan yang pertama. Mengira peratus daripada suatu kuantiti. Sebagai contoh, 38% daripada 8,000. Okey, pertama kita tukarkan 38% tu kepada nombor pecahan iaitu 38/100. Daripada tu kita tukar kepada simbol darab dan 8,000 kita tulis balik 8,000, maka kita akan dapat jawapan 3,040. Okey, saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak dapat jawapan 3,040 tu. Seperti mana yang saya katakan tadi, 38% ni tadi kita tukarkan kepada nombor pecahan 38/100. Daripada ni kita akan tulis balik sebagai simbol darab, dan 8,000 kita tulis balik 8,000. Okey, saya tunjukkan kepada kamu bagaimana saya menyelesaikan soalan seperti soalan 1. 38/100 didarab dengan 8,000. Okey, seperti ni. Kita kena tahu tulis bentuk lah. 38% tu daripada 8,000 tu kita kena tukarkan bentuk seperti ni lah. Kita kena tukarkan bentuk seperti tu. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita nampak tak per ni kita boleh panjangkan supaya kita boleh bezakan nombor atas dan juga nombor bawah. Okey, untuk soalan yang pertama ni kita boleh buat pemansuhan sifar. Okey, sifar yang pertama kita potong, kita masukkan dengan sifar yang pertama dekat atas. Okay, sifar yang kedua dekat bawah kita potong, kita masukkan, kita potong sifar yang kedua dekat atas, kita masukkan juga. Jadi dua sifar bawah, dua sifar atas. Ia kena sama, kena adil. Jadi sifar yang ketiga kat atas ni, sebelah nombor 8 tu, kita tak boleh masukkan sebab dekat bawah dah tak ada sifar lagi. Maka kita boleh masukkan terus 100 ni. Kerana satu yang tinggal ni, bila dibahagikan dengan satu nanti, akan dapat jawapan yang sama. Jadi kita tak perlu bahagi dengan satu. Sekarang yang tinggal ialah 38 darab 80. Jadi kita buat bentuk lazim 38 didarab dengan 80. Okay, kita buat bentuk lazim darab lah. 8 ni satu palang, 3 ni satu palang dan kita lebihkan satu palang. Okay, cara saya mudah saja. Kalau ada satu sifar dekat situ, saya terus masukkan sifar-sifar. Kalau ada dua sifar, saya masukkan dua lah macam tu. Okey. Sekarang ni 8 di palang yang kedua. Palang yang kedua. Jadi 8 darab 8. Kita kalau tak tahu hafal sipil, kita buat sipil lah. Sipil 8. Jadi 8 darab 8, 64. 64 buat kiri kanan palang 64. 8 kali 3, 24. Kiri kanan palang 24. Jadi kita tambahkan. Okay, ini sifar. 4 tambah sifar 4. 4 tambah 6 10. 10 sifar dekat bawah, 1 dekat atas depan. 1 tambah 2 3. Jadi ini jawapan dia 3,040. Ya, kalau murid-murid tak tahu nak buat cara pemansuhan sifar saya ni, kamu boleh buat darab seperti biasa. Sifar darab 8 sifar, sifar darab 3 sifar. Okey, seterusnya 8 darab 8 64, lepas tu 8 darab 3 24. Jadi kamu boleh darab seperti biasa. Maka soalan yang pertama ni kita akan dapat jawapan seperti inilah 3,040. Maka selesailah untuk kita menyelesaikan soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Mengira peratus daripada suatu kuantiti. Sebagai contoh 150% daripada 4,680 meter. Ya. Kalau kita lihat ada simbol M, meter.
Tak kisahlah simbol tu M ke, kilogram ke, kg, liter ke dan sebagainya. Tapi kita kena tahu cara bagaimana nak menyelesaikan soalan seperti ini. Simbol tu apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Okey, 150%, iaitu 150%, kita tukarkan kepada nombor pecahan 150 per 100, daripada kita tukar kepada simbol darab 4680 meter tu, kita ambil nombor saja pun boleh, tak ada masalah. Dan jawapan dia kita akan dapat 7020 meter M kat situ. Kalau liter L lah, kalau kilogram kg. Tak kisahlah simbol apa pun. Yang penting kamu tahu bagaimana nak menyelesaikan soalan seperti soalan yang kedua. Okay, saya tunjukkan bagaimana kita nak dapat jawapan 7020. Okey, macam tadi juga 150% ni kita kena tukarkan nombor pecahan dia 150 per 100. Daripada ni kita tukarkan kepada simbol darab 4680, kita tulis balik 4680 seperti itulah. Jadi saya tunjukkan kepada kamu balik semula 150 per 100 macam tu didarab dengan 4680. Okey, langkah yang pertama ialah kita panjangkan per tu untuk kita pisahkan antara nombor atas dan juga nombor bawah. Dan kita buat pemansuhan sifar. Sifar satu dekat bawah ni kita mansuh, kita potong satu sifar dekat atas. Maka sifar yang kedua pun sama juga, kita lihat ada juga sifar dekat atas, kita mansuhkan. Kita kena mansuhkan, jadi yang tinggal ialah 15 darab 468. Okey, kita tak boleh mansuhkan sifar tu seperti ni. 105 sebagai contoh. Sifar tu ada dekat tengah-tengah. Tengah-tengah antara nombor. Tak boleh dia mesti seperti 150 tu dekat ujung ni kita masukkan. Nampak? Kalau dekat tengah-tengah antara ni 105 ni sebagai contoh, tak boleh. Kita tak boleh masukkan sifar di tengah-tengah nombor. Okey. Jadi bila sifar 2 dekat bawah ni dah masuk, maka 1 ni kita boleh potong, maknanya 100 ni kita masukkan. Di mana yang saya katakan kalau dibagi dengan 1 nanti dia akan dapat jawapan balik. Jadi tak payah nak dibagi dengan 1 lah. Jadi sekarang ni 15 darab 468. Kita buat bentuk lazim 468. Darab dengan 15. 15. Itulah. Dan kita buat bentuk berpalang lah. 8 ni satu palang, 6 ni satu palang, 4 ni satu palang dan kita lebihkan satu palang. Okey, 5 darab 8, 40 macam ni. 5 kali 6, 30. 5 kali 4, 20. Kalau tak reti buat sifir lah. Lepas tu 1 ni di palang yang kedua kan. 1 darab 8. 1 darab 8, 8. Sifar 8. Sebab 1 kali 8 tu 8. Kalau kita letak 8 sifar kiri kanan palang, dia dah jadi 80. Dia dah jadi 80. Dia dah tak jadi 8. Jadi salah. Macam James Bond juga. Kosong sifar 7. Maka nombor James Bond tu nombor 7. Lepas tu 1 darab 6. 6 sifar 6. Macam tu kiri kanan palang. 1 darab 4 sifar 4. Sifar 4 kiri kanan palang. Dan kita tambahkan. Okey, ni sifar 8 tambah sifar tambah 4 12. 2 dekat bawah, 1 dekat atas depan petak. 1 tambah 3 4. 4 tambah 6 10. 10 sifar dekat bawah, 1 dekat atas depan. 1 tambah 2 3. 3 tambah 4 7. Tu jawapan dia. Dan kita boleh letak juga sifar dekat situ. Tapi sifar di ujung di sebelah ni kita boleh padam lah sebab tak ada nilai. Jadi inilah jawapan dia. 7020. Seperti inilah. 7020 M. Kita tulis simbol M sebab dia ada M dekat soalan tu kan. Iaitu meter.
Jadi selesailah untuk kita menjawab soalan yang kedua. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, penyelesaian masalah bagi mengira peratus daripada suatu kuantiti. Di dalam sebuah bas ada 36 orang penumpang, 25% daripada mereka ialah kanak-kanak. Berapakah bilangan penumpang dewasa? Okey, kita gariskan perkataan sebuah bas ada 36 orang penumpang, 25% daripada mereka ialah kanak-kanak. Berapakah bilangan penumpang dewasa? Kita gariskan perkataan penting dan kita bulatkan nombor di dalam soalan berkenaan 36 dan juga 25%. Jadi langkah pertama iaitu cara yang pertama, ya 25% tu kita tukarkan pecahan 25/100 didarab dengan 36 orang semua sekali. Jadi kita akan dapat 900/100. Jadi macam mana nak dapat 900/100? Kita darabkanlah. Kita darabkan untuk macam ni lah. 25/100 darab dengan 36. Kita darabkan dulu. 25 darab 36. Okey. Kita akan dapat palang satu palang. Ini satu palang, kita lebihkan satu palang lah. 6 kali 5 30. 6 kali 2 12. Macam tu. Lepas tu 3 kali 5 15. Palang yang berikutnya, palang yang kedua. Sebab 3 ni palang kedua. 3 kali 2 6. Sifar 6. Dan kita tambahkan. Kita tambahkan. Maka sifar 5 tambah 2 7. 7 tambah 3 10. Letak atas di palang. 6 tambah 1 7. 7 tambah 1 8. 8 tambah 1 9. Ya, dah kita akan dapat 900. Maka 900/100. Sebab tu kita dapat macam tu. 900/100. Okey, seterusnya ialah kita akan dapat 9. Macam mana kita boleh dapat 9? Macam mana kita boleh dapat 9? Kita mansuhkan nombor atas dan nombor bawah. Sifar atas dengan sifar bawah. Contoh sifar bawah 1, sifar atas 1. Sifar bawah 1, sifar atas 1. Ya, ada 2 sifar dekat bawah, 2 sifar juga dekat atas. Maka dua-dua kita boleh masukkan. Tinggal 9/1. Bila 9/1 maknanya 9 dibagi 1. 9 dibagi 1 ialah 9. Okey, sebab itu dapat 9. Okey. Seterusnya kita akan buat 36 tolak 9. Cikgu, kenapa tolak lagi? Bukankah dah terus dapat jawapan? Ya, bukan jawapan yang sebenar 9 tu. Kita kena faham sebab 25% yang kita guna tu ialah kanak-kanak. Maka jawapan di 9 ni ialah kanak-kanak. 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 9 tu ialah kanak-kanak. Jadi 36 tolak 9. 36 tu ialah jumlah keseluruhan penumpang. Tolak 9 kanak-kanak. Maka kita akan dapat jawapan seperti inilah 27. Sebab apa? Sebab dia nak soalan tu berapakah bilangan penumpang dewasa. Jadi 27 tu ialah penumpang dewasa. Jadi kena faham. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara yang kedua. Cara yang kedua. Macam mana kita selesaikan cara yang kedua ni? Contoh saya padam dulu dalam kerja ni supaya kamu boleh lihat cara yang kedua. Cara yang kedua ialah kita tulis 100% semua penumpang. 100% tu apa? 100% tu ialah 36 penumpang tu tadi. Sama dengan 100%. Nilai dia. Dan kita tolak 25% kanak-kanak. Dia dah bagi dah 25% tu kanak-kanak. Jadi jawapan dia ialah 75% dewasa. Sebab soalan tu dia tanya
berapakah bilangan penumpang dewasa. Ya, jadi kita ambil 75% tu, 75% tu kita jadikan pecahan 75 per 100 darab 36 orang. Jadi kita akan dapat 2,700 per 100. Kamu buatlah bentuk lazim 75 darab 36. 75 darab 36. Jadi kamu kena buatlah bentuk lazim kan. 75 kat sini darab dengan 36. Okey, contohlah saya buat dekat tepi ni. Ini bentuk lazim dia. Ini sebagai contoh. Jadi 6 kali 5 30. 6 kali 7 42 kiri kanan. Lepas tu 3 kali 5 15 kiri kanan. 3 kali 7 21 kiri kanan. Jadi kita jumlahkan sifar 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10. Atas depan 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7. Sini 2. Jadi 2,700. 2,700 per 100. Lepas tu dapat 2,700 per 100. Lepas tu kita akan dapat 27. Kenapa pula dapat 27 cikgu? Yalah kita buat kaedah pemansuhan. Kita buat kaedah pemansuhan. Kita buat 2,700 per 100 ni. Kita buat kaedah pemansuhan. Satu sifar dekat bawah, satu sifar dekat atas, satu sifar kat bawah, satu sifar dekat atas. Jadi dua sifar bawah, dua sifar atas kita dah masukkan. Satu ni kita terus masukkan lah. Satu ni kita terus masukkan. Kita akan dapat 27 seperti ni. 27 ni terus dapat jawapan. Kenapa? Sebab kita guna peratus dewasa. Kita dah awal-awal kita dah tolak melibatkan peratus. Itu cara bagaimana kita menyelesaikan soalan yang ketiga. Ada dua cara. Jadi murid dapat mempelajari kedua-dua cara ni dan murid boleh pilih manakah cara yang sesuai dan murid boleh faham. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.